Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, di mana soalan ini sebagai antara kita panggil penutup lah untuk pembicaraan kita pada malam ini. Sangat penting, sesiapa sahaja menghadapi, kita panggil merasa teruji, kan? Merasa teruji, tercabar. Apalagi kalau seorang keluarga itu mungkin ada dan cabaran ini pelbagai. Ada cabaran yang mana mungkin melibatkan RM1. Cabaran ini mungkin melibatkan, itu antara cabaran yang utama lah. Sebab itulah Ustaz rasa tajuk kita ni penting. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala bila menguji umat manusia ini dalam masa yang sama, ujian yang hebat akan disusuli dengan nikmat juga yang hebat, insya-Allah. Yang paling tidak ialah ada di kalangan kita yang mungkin kehilangan nyawa, mereka yang tersayang dan sebagainya kerana ada kaitan dengan COVID-19. Jadi kita mendoakan yang terbaik lah. Allah marham mautana, Allah mashfi mardana, supaya Allah Ta'ala merahmati mereka yang meninggal dunia kerana sebab-sebab COVID dan juga kerana sebab-sebab lain. Begitu juga memberikan kesembuhan. Jadi antara perkara yang boleh merawat hati jiwa kita ini adalah zikir kepada Allah SWT. Dan sebaik-baik zikir adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan begitu juga zikir yang simple tetapi hebat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak kira lah kita start dengan Allahu Akbar ke, Alhamdulillah ke, Subhanallah ke. Jadi kita jadikan perkara ini orang panggil lidah kita dibasahi dengan zikir yang senang ini. Jadi kita baca 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 33 Allahu Akbar. Biar dia jadi satu perkara yang antara kita dengan Allah Ta'ala. Menjadi satu keperluan untuk jiwa kita, dan insya-Allah apa-apa rintangan dan sebagainya Allah Ta'ala akan memudahkan, sama ada memudahkan rezeki dan sebagainya. Alhamdulillah Ustaz, dan kita merasa banggalah dengan masjid masjid kita yang bagi voucher kepada mereka yang memerlukan. Dia akan ditambah lagi surau di Taman Ustaz ni pun buat perkara yang sedemikian, dan surau-surau tempat lain pun Alhamdulillah kita lihat di daerah kita ini orang panggil usaha-usaha untuk membantu mereka yang ada bebanan ekonomi dan sebagainya ini adalah dilakukan dengan jayanya. Jadi tambah lagi kita memerlukan juga pertolongan di segi kita untuk menggalakkan zikir-zikir, untuk menggalakkan kita ni berzikir kepada Allah Ta'ala, terutamanya zikir melalui membaca Al-Quranul Karim. Jadi kalaulah kita gerakkan juga usaha membaca Al-Quranul Karim ni, insya-Allah ia juga akan membantu meringankan bebanan jiwa raga kita ini sebenarnya. Kerana ia akan mendekatkan jiwa diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Selain itu boleh kita terapkan dengan bacaan-bacaan hadis-hadis, kan? Baca hadis 40. Hadis 40 yang diterjemah dalam bahasa Melayu berlambak di pasaran. Kita pergi belilah, kan? Modalnya mungkin 15-20 ringgit aja, tapi dia punya berat ilmunya tidak terkata, kerana kita memahami apa yang disampaikan oleh Nabi, kita cuba praktikkan dalam kehidupan kita. Itu sangat perlu. Jadi basic ilmu dan zikir ini perlu kita fahami, perlu kita praktiskan. Semoga ia boleh memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Ustaz nak share akhir sekali dengan slide tadi. Kalau boleh kita share slide, adakah? Sebagai mengakhiri dengan hadis ini, dan nak menjawab jugalah. Adakah? Sekejap ya. Tak share sekali lagi, minta maaf. Hadis ini hadis yang masyhur, hadis yang masyhur, tetapi kadang-kadang kita alpa, kita terlupa. Jadi insya-Allah sebagai peringatan bersama.
Hadis yang mana Ustaz gelarkan dia sebagai 7 VIP di pada mahsyar, ataupun sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh al-imamul adil. Itu hadis yang masyhur. Tak? Sangat masyhur. Iaitu 7 golongan yang mana Allah SWT menjamin bahawa mereka ini akan diberikan perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan di bawah bayang arash Allah SWT. Yang pertama ialah, dan yang hebatnya hadis ini kalau kita faham betul-betul, ialah ia merangkumi, kalau Ustaz sebutkan kalau Ustaz sebutkan, kita bincang tentang ahli keluarga tadi kan. Ahli keluarga dia ada mak, dia ada ayah, dia ada remaja, dia ada anak kecil, dia ada anak lelaki, anak perempuan dan sebagainya secara umum lah. Jadi kita mungkin boleh menggapai, boleh mencapai tahap ini. Boleh mengambil salah satu daripada peranan ataupun mereka yang beruntung ini. Yang pertama ialah, Ustaz nak sebutkan yang terjemahannya. Yang pertama ialah pemimpin yang adil. Jadi ketua keluarga adalah pemimpin. Jadi Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua, Pejabat dan sebagainya, mereka adalah pemimpin. Jadi untuk mereka ini digolongkan daripada golongan yang Allah Ta'ala payungi mereka di pada mahsyar nanti ialah menjadi pemimpin yang adil. Jadi sikap adil seperti mana yang disebutkan ditampilkan oleh Nabi SAW adalah sifat yang terbaik untuk kita ikuti. Maka seorang ibu bapa juga adalah seorang pemimpin. Mereka mesti menjadi seorang yang adil. Dia mesti menjadi seorang yang adil. Yang kedua, pemuda yang taat beribadah kepada Allah, diberikan perlindungan juga. Jadi tak ada satu golongan pun yang dikesampingkan yang layak untuk mendapat naungan Allah Ta'ala ini sekiranya dia adalah seorang pemuda atau pemudi yang mana dia sangat taat, patuh dan juga beristiqamah dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya guru agama saja atau orang yang tahu Al-Quran saja yang diberikan perlindungan. Tidak, Allah Ta'ala tak ada golongan ini. Tak adalah dia syaratkan bahawa dia kena belajar tinggi-tinggi dan sebagainya. Tak ada. Yang ketiga, pemuda masjid. Ini satu peluang kita kan. Kalau jadi orang masjid, muazzin, imam masjid, ini dah pemuda masjid. Pemuda yang hati dia itu adalah bergantung kepada masjid. Maksudnya dia rindu untuk beribadah di masjid. Dan dia menyerahkan diri dia ini kepada masjid. Yang keempat ialah golongan daripada dua orang hamba Allah Ta'ala yang berkasih sayang hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kasih sayang di antara manusia ini tidak sah melainkan kerana ketaatan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Jadi mereka ini juga berhak untuk dinaungi oleh Allah Ta'ala. Yang kelima ialah lelaki yang selamat daripada godaan maksiat yang diajak oleh wanita, yang kaya, yang cantik. Ini godaan lelaki biasa. Jadi lelaki kat luar sana itu, mereka ada peluang untuk dinaungi oleh Allah Ta'ala sekiranya mereka berjaya menyelamatkan diri, jiwa mereka daripada maksiat. Jadi maksiat ini pun bermaharajalela dalam COVID-19 ni, Mustaqim. Kita boleh berada sorang-sorangan dengan handphone itu, boleh nak pilih maksiat ke taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalaulah kita pilih maksiat, waliyazubillah, kita tidak mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Yang keenam ialah disebutkan sebagai lelaki, rajulun kan, yang bersedekah, tasaddaqah. Rajulun yang bersedekah, yang mana tangan kirinya tak tahu tangan kanannya buat apa. Maksudnya ibaratnya sedekah ini tanpa riak. Sedekah yang tidak ada, sedekah yang mana manusia yang Allah Ta'ala kata bersedekah fis sarra'i wad dharra. Dalam keadaan dia kaya dia sedekah, dalam keadaan dia miskin tak ada apa pun dia mampu juga bersedekah. Kerana jalan untuk bersedekah itu pelbagai. Jadi kalau kita katakan dalam keadaan kita dalam COVID sekarang ni susah dan sebagainya, sebenarnya kita ada peluang juga untuk bersedekah. Dan kita ada peluang untuk menjadi salah satu daripada golongan-golongan tersebut. Dan yang terakhir sekali ialah seorang hamba yang banyak mengingati Allah Ta'ala, berzikir dan lain-lain hingga menangis. Yang ni juga Mustaqim, saudara pendengar, tak ada modal sekalipun untuk kita keluarkan. Kalau kita kata COVID-19 ni tak ada bantuan dan sebagainya, kita sebenarnya hanya fikir tentang orang panggil apa yang boleh masuk dalam
mulut kita. Sebenarnya apa yang lidah kita boleh buat ini berzikir kepada Allah Ta'ala dan perasaan kita ini menangis kerana mengharapkan redha Allah SWT, itu adalah lebih utama yang boleh menjamin kita supaya kita digolongkan dalam golongan yang yauma la zilla illa zilluh, pada hari yang mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Ta'ala. Moga kita boleh menjadi salah satu, termasuk dalam salah satu golongan yang disebutkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Wallahualam. Okey, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Masya-Allah, hari ni saya jujur lah banyak ayat-ayat sentak ayat-ayat sentak kena kat diri sini kan. Antara yang saya sentak sangat-sangat tu, macam Ustaz cakap tadi lah, antara maksiat atau taat, pilih. Maksiat atau taat, pilih. Risaulah. Jadi diucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar, penonton-penonton yang saya kasihi.